Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Muhammad Zubir bin Mak Zain, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pokok Sena. Yang dihormati lagi diraikan Ustaz Muhammad Naim bin Haji Saleh, Pengurusi Kafa Negeri Pulau Pinang, selaku perasmi majlis kita pada hari ini. Barisan guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru, para waris dan murid-murid SKPS yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan keizinannya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari yang penuh barakah ini, dalam satu majlis yang penuh bermakna dan keberkatan, iaitu majlis pelancaran dan perasmian 10 adab di Sena. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita yang penuh bermakna pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Hafizal bin Abu Hassan Al-Hafiz untuk memimpin bacaan doa. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Kami memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratmu di atas limpah perkenan dan inayahmu dapat kami melancarkan program 10 adab di Sena pada pagi yang penuh dengan keberkatanmu ini. Allahumma ya ghafiraz zambi. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, seterusnya dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah mati. Allahumma ya sami'ad du'a wa ya qadiyal hajat. Wahai Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan segala keindahan dan kecantikan, Tuhan yang mencintai kebaikan, keindahan dan segala keelokan, maka hiasilah diri kami ini dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, serta pribadi yang mengundang rahmat dan rahim-Mu, ya Allah. Seperti mana akhlak junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya dafi'as sayyi'at. Hindarilah diri kami ini daripada segala perbuatan yang tercela lagi dimurkai-Mu, ya Allah. Semoga dengan asbab pelancaran program pada pagi ini, program 10 adab di Sena ini akan menjadi titik tolak untuk kami terus menghiasi kepribadian kami seperti yang Engkau kehendaki dan redai, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Zubair bin Mat Zain, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pokok Sena, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara majlis Yang Berusaha, saya hormati lagi saya kasihi, Saudara Ustaz Muhammad Naim bin Haji Saleh, Pengurusi KAFA Negeri Pulau Pinang, Barisan Penolong Kanan, Barisan Panitia Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, guru-guru, murid-murid, seterusnya ibu bapa yang saya kasihi lagi saya hormati. Pada pagi ini kita rasa amat bertuah kerana kita dapat bersama dalam satu majlis pelancaran 10 adab di Sena untuk sekolah kita. Terlebih dahulu bagi pihak sekolah, kita mengalu-alukan kehadiran dan kesudian Ustaz Muhammad Naim, Pengurusi KAFA Negeri Pulau Pinang, di atas kesediaan, kesanggupan beliau melupakan sekejap kesibukan beliau untuk bersama dalam majlis yang kita anggap sangat penting di dalam membentuk kepribadian murid-murid dan warga sekolah. Program ini khususnya kepada murid-murid yang cikgu sayangi. Jadi kita rangkumkan 10 adab di Sena yang cikgu kira dan cikgu berharap sangat semua murid kita seramai 720 orang ini untuk menghafal, menghayati dan mengikuti. Pada jemputan khas kita, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan kesudian beliau untuk membantu menjayakan program-program yang berkaitan dengan adab di Sena ini sangatlah dihargai. Moga-moga memberi manfaat kepada warga sekolah. Akhir kata, marilah kita sama-sama menghayati dan melaksanakan program adab di Sena. Kita sematkan di hati kita, kita buat untuk kebaikan diri kita semua. Dengan lafaz itu, sekian, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi menyerikan lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mendengar halwa telinga alunan qasidah yang akan disampaikan oleh kumpulan qasidah Wardatul Hamra, Sekolah Kebangsaan Pokok Sena. Untuk pengetahuan semua, kumpulan ini pernah menangi pertandingan qasidah peringkat kebangsaan bagi tahun 2020. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengar persembahan mereka. Dipersilakan. Jamali badami
Sidang hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Saleh, Pengerusi Kafah Negeri Pulau Pinang, untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan program 10 Adab di Sana pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pagi Jumaat untuk semua. Yang saya hormati Tuan Guru Besar Encik Muhammad Zubair bin Mak Zain, Barisan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Pokok Sena, guru-guru, para ibu bapa, dan akhir sekali yang saya amat kasihi, anak-anak pelajar di Sekolah Kebangsaan Pokok Sena. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya saya dapat bersama-sama dengan para hadirin sekalian dalam program majlis pelajaran program Adab di Sana pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita akan bersama-sama pada hari ini untuk kita melancarkan satu program yang amat baik untuk seluruh warga SK Pokok Sena untuk kita amalkan, insya-Allah. Tuan-tuan, barisan para guru sekalian, seterusnya anak-anak, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar di atas jemputan untuk saya merasmikan program pada hari ini. Saya dahulukan dengan jazakallah khairan katsira. InsyaAllah kita akan sama-sama melancarkan nanti. Tapi sebelum itu, disebabkan hari ini kita dalam program yang berkenaan dengan adab, semestinya lah tidak lain dan tidak bukan individu ataupun ikon yang harus kita rujuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan pegangan kita untuk kita amalkan dan kita laksanakan di seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Izinkan saya untuk berkongsi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat pada hari ini untuk kita jadikan panduan dan pegangan kita yang berkaitan juga dengan program kita ini pada hari ini, iaitu Adab di Sana, insya-Allah. Untuk makluman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai sahabat, dan hari ini saya nak menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Kalau ikut ramai nama sahabat yang nama Abdullah ni ramai, yang kita selalu ingat Abdullah bin Umar, ni antara sahabat yang bernama Abdullah yang famous lah, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak tengok satu kisah berkenaan dengan Abdullah ibn Ummu Maktum. Abdullah ibn Ummu Maktum ni dia dibinkan dengan gelaran ibu dia, mak dia. Abdullah bin Ummi Maktum tu ibu kepada seorang yang buta. Maktum tu buta, Ummi tu ibu kepada seorang yang buta. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum, dia ni juga adalah antara salah seorang sahabat yang Islamnya di Mekah. Maksud dia awal, antara orang yang Islamnya awal. Tapi saya nak cerita sebab apa? Sebab apa kita nak cerita adab ni? Sebab ada satu kisah di mana peristiwa dia dengan Nabi yang menyebabkan Allah turunkan 16 ayat. Tak senang. Allah turunkan 16 ayat disebabkan Abdullah ibn Ummi Maktum ni dengan Nabi. Saya nak cerita kisah tu dan nanti saya kaitkan sikit dengan adab di Sana, insya-Allah. Satu hari satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia di Mekah, dia tak dibenarkan untuk berdakwah secara terbuka.
Tapi satu hari itu Rasulullah dapat kesempatan untuk bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu. Maksudnya orang-orang besar Quraisy yang tak Islam lagi. Jadi Rasulullah dapat appointment tu di rumah dia. Jadi pembesar ni datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang mai tu Abu Jahal dan ramailah, Syaibah dan sebagainya. Termasuk juga dengan pak saudara Nabi Abbas pada masa tu, Abbas bin Abdul Muttalib yang belum Islam pada masa tu, untuk hadir yang menyebabkan Rasulullah ada kesempatan untuk berdakwah kepada mereka. Okey, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh berdakwah secara terang-terangan. Jadi Rasulullah amat mengimpikan saat untuk bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu. Jadi bila dah pembesar-pembesar Quraisy ni sedang berada dalam rumah mereka, beberapa orang pembesar Quraisy sedang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, bukan Nabi buat apa pun, Nabi nak berdakwah kepada mereka tentang Islam. Okey. Jadi pada masa itulah datangnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Biasalah tuan-tuan, adik-adik sekalian, orang buta datang ke rumah kita, dia bukan tahu ada orang dalam rumah ke, tak ada orang ke. Jadi dia tak tahu pun pada masa itu Rasulullah ada tetamu. Jadi dia pun bagi salam macam biasa dan dia memanggil-manggil Rasulullah. Dalam keadaan dia memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tengok dekat dia dan berpaling muka. Sebab itulah turunnya ayat daripada surah Abasa. Ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma tu. Sebanyak 16 ayat teguran daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya hari ini, Nabi bukan, sebab teguran Allah ni bukan maknanya Nabi berdosa dah, tapi nak bagi tahu kepada kita apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni. Sebab dalam ayat tu, ayat yang pertama abasa wa tawalla anja ahul a'ma tu, Tuhan ceritakan bahawa Nabi telah berpaling dan bermasam muka. Muhammad telah berpaling dan bermasam muka disebabkan apa? Anja ahul a'ma, telah datang kepadanya seorang yang buta. Jadi Allah tegur Nabi 16 ayat, Allah tegur. Walaupun kesimpulan yang kita nak ambil daripada sini, kita jangan tengok siapa orang yang datang kepada kita. Kita jangan pilih orang. Macam adik-adik sekalian lah di sekolah. Janganlah bagi salam dekat guru besar saja. Sebab apa? Sebab Cikgu Zubair ni guru besar dah. Tukang kebun, makcik kantin, kita kena ambil peranan ni. Kita kena tegur, kita kena budayakan salam. Sebab saya tengok dalam adab di sana ni ada juga beberapa ni yang kita kena buat. Jadi adik-adik kena kekalkan budaya tu di sekolah. Jadi jangan hanya bagi salam dekat cikgu, jangan hanya dengan sama-sama kawan-kawan pun kita kena bagi salam. Kita jangan pilih orang. Okey. Jadi itu satu kisah yang saya nak kongsikan dengan para hadirin sekalian. Semoga kita boleh jadi kita amalkan dan kita amalkan di SK Pokok Sena insya-Allah, dan kita jadikan SK Pokok Sena ni sebagai salah satu sekolah contoh yang boleh dicontohi bukan sahaja di kawasan Parlimen Kepala Batas, tapi di seluruh negeri Pulau Pinang, bahkan di seluruh Malaysia insya-Allah. Saya doakan semoga program ini dapat kita jalankan secara berterusan dan istiqamah, dan saya doakan mudah-mudahan apa yang sekolah Pokok Sena ini anjurkan dan hajatkan dapat direalisasikan untuk dijadikan 10 adab di Sena ini sebagai model yang kita boleh jadikan ikutan kepada sekolah-sekolah yang lain insya-Allah. Jadi mungkin sekadar itu saja perkongsian dan apa yang saya nak bicarakan pada hari ini. Jadi saya ingat akhir kalam saya mendoakan apa yang tuan-tuan, guru besar, pihak sekolah, barisan pentadbir hajatkan ini akan kita dapat jadikan sebagai satu amalan yang baik, budaya baru di sekolah insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita merasmikan program pada
pagi Jumaat yang mulia ini. Jadi saya ingat kita sama-sama rasmikan. Jadi sama-samalah kita rasmikan dengan membaca bismillah sama-sama, boleh? Jadi sama-sama kita rasmikan dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekadar itu saja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin sekalian, seterusnya tanpa melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita menyaksikan gimik pelancaran program 10 Adab di Sana. Dengan berakhirnya gimik pelancaran itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya selaku pengacara majlis kita pada hari ini memohon ribuan kemaafan atas segala kekurangan dan kekhilafan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung. Semoga bertemu lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.